Terima kasih Norlela, salam sejahtera dan salam hormat. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan memperketatkan prosedur operasi standard SOP sekiranya Pilihan Raya Umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak diadakan dalam masa terdekat. Pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh berkata ini termasuk tidak membenarkan penganjuran program dan aktiviti secara bersemuka dengan rakyat. Sebaliknya, sebarang aktiviti atau program berkempen oleh parti atau individu bertanding hanya dijalankan secara dalam talian sama ada melalui platform media sosial atau media massa. Dato' Abdul Ghani Saleh menjelaskan SOP berkenaan juga akan digunapakai pada pilihan raya kecil Parlimen Gerik di Perak dan Dun Bugaya di Sabah pada 16 Januari tahun depan. Maknanya macam kita nak buat di Gerik dan di Bugaya, tidak ada ceramah, tidak ada walkabout, tidak ada lawatan rumah ke rumah, tidak ada satu program bersemuka dengan rakyat. Semuanya melalui media massa dan juga alat sosial lain sahaja. Menurutnya, pendekatan baharu ini yang berbeza dengan kelaziman semasa pilihan raya sebelum ini harus diterima oleh masyarakat kerana negara masih berdepan dengan penularan pandemik COVID-19. Mengulas lanjut, Dato' Abdul Ghani memberitahu selari dengan pendekatan aktiviti dan program berkempen yang hanya dibenarkan secara dalam talian namun menyedari kekangan capaian internet di luar bandar Sarawak, justru katanya SPR akan meminta syarikat penyedia perkhidmatan internet untuk memasang peralatan kelengkapan yang diperlukan bagi meningkatkan capaian internet di kawasan berkenaan. Dato' Abdul Ghani berkata demikian kepada pemberita selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching. Kunjungan hormat tersebut bersempena pelantikan beliau sebagai pengerusi SPR yang baharu berkuat kuasa 21 Ogos lepas. Sementara itu, Dato' Abdul Ghani berpendapat PRU Dun Sarawak dilihat sesuai diadakan pada bila-bila masa berikutan situasi COVID-19 di negeri ini berada dalam keadaan terkawal. Selain itu, katanya kerajaan Sarawak turut mengenakan langkah yang ketat berhubung tata cara kemasukan ke negeri ini yang sekaligus mampu mengurangkan risiko penularan kes import COVID-19 dari luar Sarawak. Kalau kita lihat pada saat ini di Sarawak ini, keadaan COVID begitu terkawal dengan syarat-syarat kemasukan yang begitu ketat. Untuk rekod Penggal Dun Sarawak yang akan berakhir pada Jun tahun depan mempunyai 82 kerusi Dun. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Abdul Ghani mendedahkan bilangan petugas SPR pada PRU Dun Sarawak ke-12 akan meningkat berbanding sebelum ini berikutan penambahan petugas diperlukan di kemah saringan suhu badan di pusat mengundi. Beliau bagaimanapun tidak menyatakan jumlah petugas SPR yang akan dilantik untuk membantu melaksanakan pilihan raya itu kelak. Pelaksanaan program intervensi membaca kepada pelajar-pelajar di Sekolah Henry Geni akan diteruskan. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, usaha ini penting terutamanya bagi membantu mereka yang mempunyai masalah disleksia. Kita lihat bahawa 15 daripada mereka tidak dapat 20 tidak dapat membaca dan 15 daripada pelajar tersebut adalah disleksia. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menerima kunjungan hormat daripada Pengarah Penjara Sarawak, Timbalan Komisioner Penjara Muhammad Rosidik Musa yang turut dihadiri Presiden Persatuan Disleksia Sarawak Dr. Ong Fua Hun di bangunan Baitul Makmur 2 Petrajaya Kuching. Datuk Seri Fatimah turut mendedahkan bahawa antara perkara yang dibincangkan semasa kunjungan tersebut adalah cadangan pembinaan Pusat Pemulihan Akhlak di negeri ini selain perbincangan menubuhkan sebuah taman asuhan kanak-kanak Taska di Kompleks Penjara Puncak Borneo. Perkembangan berkaitan, Sarawak bersetuju menyalurkan sejumlah peruntukan untuk pembinaan sebuah bengkel khas bagi pengeluaran batik songket bermotifkan corak Sarawak di Penjara Puncak Borneo di Jalan Kilometer 23 Jalan Puncak Borneo, Kuching. Pengarah Penjara Negeri Sarawak Muhammad Rosidik Musa berkata, walaupun latihan kemahiran bagi pengeluaran batik songket tersebut telah dimulakan sejak Oktober tahun lepas, namun tidak mempunyai sebuah bengkel khas bagi tujuan itu.
Muhammad Rosidik bagaimanapun tidak mendedahkan jumlah peruntukan yang disalurkan bagi pembinaan bengkel tersebut. Tambahnya, dengan adanya bengkel terbabit gelap, selain mampu mempertingkat pengeluaran batik songket bermotifkan corak Sarawak, ia sekaligus memperkasa kemahiran para penghuni penjara yang boleh diaplikasikan selepas mereka bebas, sama ada untuk bekerja atau mengusahakan perniagaan sendiri. 24 dukan yang kita telah ada, dan sekiranya bengkel itu diwujudkan, kita boleh capai sehingga 100 dukan ataupun mesin lah untuk pengeluaran, dan daripada situ kita boleh melatih 200 penghuni untuk kemahiran itu. Rosidik berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Kunjungan hormat tersebut bersempena pelantikan beliau sebagai pengarah penjara negeri Sarawak yang baru berkuat kuasa 17 September lepas. Pelajar-pelajar sekolah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Profesor Datuk Hian mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada penyanyi dan pemain sapit terkemuka negara Alena Murang atas kejayaan memenangi kategori anugerah penggayaan terbaik pada Festival Video Muzik Buenos Aires di Argentina. Kejayaan itu dilakar menerusi video muzik bertajuk Midang-Midang. Ucapan tahniah itu dikongsi Profesor Dato' Seri Dr. Sim di media sosial rasminya sambil berharap lebih ramai bakat anak tempatan yang berupaya ke peringkat global sekaligus menunjukkan kecantikan negeri ini kepada dunia. Sementara itu, sebuah portal berita tempatan melaporkan keputusan rasmi Festival Video Muzik Buenos Aires diumumkan di laman sesawang rasmi festival itu semalam. Midang-Midang berjaya mengetepikan 7 video muzik yang lain dalam kategori sama selain tercalon bagi kategori video antarabangsa terbaik yang turut disertai Ratu Pop Dunia Madonna. Hasil seni gabungan 3 anak orang ulu termasuk Alena, Sarah Lewis sebagai pengarah video dan Gabriel Padan sebagai jurusolek juga sangat bermakna kerana menggabungkan rekaan busana dan aksesoris rekaan pereka-pereka dari Sarawak. Disangka binatang, seorang lelaki maut setelah terkena tembakan rakan semasa berburu di kawasan hutan Sebangki di Lubuk Antu petang semalam. Ketua Polis Daerah Lubuk Antu DSP Abdul Samad Amit dalam kenyataannya memberitahu kejadian berlaku kira-kira pukul 5.30 petang. Suspek 43 tahun menyedari dia tertembak rakannya setelah melepaskan tembakan dan cuba memeriksa hasil tembakannya. Mangsa 61 tahun meninggal dunia di tempat kejadian. Suspek kemudiannya membuat laporan polis di Balai Polis Lubuk Antu dan ditahan untuk membantu siasatan. Susulan itu juga selaras senapang patah yang digunakan suspek dirampas dan mayat mangsa dihantar ke Hospital Sri Aman untuk bedah siasat. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan. Baik V, terima kasih. Baiklah, 3 bot tunda langgar syarat lesen ditahan. Itu antara yang menarik dalam lintas langsung dari Sabah bersama Muhammad Diah Sahlan di sana. Silakan Diah. Baik Norlela, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pejabat Kesihatan Tawau akan terus mempergiat program saringan